Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul azim. Berbahagia Tuan Imam seluruh ahli jawatan kuasa surau Al-Amin, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kali ini saya sampai surau Resin 8. Sebelum ni saya sampai surau Resin 9. Jadi beradik gunung dekat-dekat. Maka alhamdulillah malam ni sampai juga kita bertemu buat kali pertama, ataupun lebih dikenali sebagai cinta pandang pertama. Lebih kurang tu lah. Maka muslimin hadirin yang dirahmati Allah, tajuk yang diberikan kepada saya direct selling akhirat ataupun MLM yang boleh memberikan keuntungan kepada kita di hari akhirat kelak. Maka di dalam Al-Quranul Karim janji Allah kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang melakukan ketaatan dan ketundukan kepada Allah, banyak yang disebutkan oleh Allah. Antaranya Allah sebut juga di dalam surah Yasin yang kita duk baca tiap-tiap Khamis malam Jumaat. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan mir rabbir rahim. Ayat ni Allah cerita, Allah nak bagi tahu di antara nikmat yang diberikan olehku, kata Allah, kepada orang-orang yang saleh, kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam ni kita nak tengok sepotong ayat Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Di dalam Al-Quran ada beberapa surah yang namanya bersempena dengan binatang, yang bersempena dengan haiwan. Antaranya surah Al-Baqarah, iaitu surah cerita bab lembu. Maka dalam surah Al-Baqarah ni banyak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antaranya lembu. Yang kedua surah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut. Surah iaitu labah-labah Al-Ankabut. Lebih kurang Spiderman bahasa kita kan. Orang Putrajaya ni Spiderman dia panggil, ataupun cicak man, atau Melayu buat cicak man. Tapi yang Allah sebut dalam Quran tak ada lah surah cicak, tapi surah Al-Ankabut, labah-labah. Antaranya lagi dalam Quran surah An-Nahlu, surah lebah. Antaranya lagi surah Al-Namlu, surah semut. Maka daripada surah yang nama dia ni daripada binatang ada sebab dia. Di antara pengajaran yang kita boleh ambil di sebalik nama binatang di dalam Al-Quran, kita ambil satu contoh, iaitu An-Namlu, semut. Manusia ni orang beriman kepada Allah, dia kena perangai macam semut. Orang utara kata PA dia kena macam dengan semut. Kerana apa? Balik lagi ibu-ibu, bapak-bapak balik pergi tengok rumah kita tang mana? Tang mana? Faham ke mana? Kat mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Lebih kurang tu lah. Balik pergi tengok di rumah kita kat mana yang ada apa? Yang ada semut banyak. Kau orang seberang ni, orang Putrajaya ni memang jenis tak ada semut ke di rumah kau? Mana nak pitau orang rumah orang soleh-soleh kata ni. Kan? Balik tengok ada semut, kita perembang elok-elok, perhati elok-elok. Kita bagi perhatian sepenuhnya kepada semut bila dia jumpa dengan kawan dia. Apa yang semut buat bila dia jumpa kawan dia? Dia tak turis belah, dia dah nyu, dia betul ya. Dah.
Dia akan berhenti dulu, dia akan apa? Dia akan shake hand dulu kawan dia. Dia salam kawan dia, dia peluk, cium kanan kiri, tanya apa khabar. Dia kata kaifa haluka, dia kata how are you, kawan pun jawab balik alhamdulillah I'm fine, dia kata. Lepas tu dia jalan pula. Jumpa kawan seorang lagi, berhenti, lagu tu juga dia buat sepanjang kehidupan dia sampailah dia mati semut. Bila jumpa kawan, dia salam, dia peluk, dia tanya khabar. Ni di antara akhlak yang Allah nak suruh manusia fikir daripada apa? Surah An-Naml, surah semut. Masya Allah. Jadi manusia yang beriman jumpa kawan, salam, salam elok-elok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ataupun Assalamualaikum, balik balok lihat dah orang kata Assalamualaikum. Ni tak jumpa saat jumpa kawan, Assalamualaikum, sopat etiket pergi salam. Masya Allah. Assalamualaikum. Dan tak tahu makna apa dia kata Assalamualaikum. Dengar macam kapal Islam ada tak? Ya? Tapi orang beriman yang diajarkan oleh Allah jumpa kawan, bagi salam, kerana salam itu adalah doa kita sesama manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat 25 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa kutubihi mutasyabiha ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Allah sebut wabashiril ladzina, dan kami akan berikan berita gembira kepada orang-orang yang pertama kata Allah amanu, orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman kepada Allah walaupun di dunia hidup dia susah, walaupun di dunia hidup dia dipandang rendah, walaupun hidup dia di dunia dipandang hina oleh manusia lain, sama ada daripada orang Islam ataupun orang bukan Islam, tetapi manusia yang kuat keimanan dia kepada Allah, di hari akhirat Allah sebut wabashiril ladzina amanu, golongan ini kami akan berikan berita gembira. Di antara berita gembira yang Allah bagi kepada orang-orang saleh, kepada kita esok di padang mahsyar, kita tergolong daripada min ashabil yamin, golongan yang akan mendapat buku amalan, golongan yang akan mendapat buku suratan daripada tangan kanan kita. Bila kita ni orang yang mendapat daripada tangan kanan, kita adalah orang yang paling berbahagia apabila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni Allah janji dalam Quran. Maka syarat nak jadi orang beriman ni banyak syarat dia. Disebutkan oleh Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna. Imam Hasan Al-Banna merupakan pengasas Ikhwanul Muslimin di Mesir. Sekali bila saya sebut Ikhwanul Muslimin, bapak-bapak yang kata saya di muka pengenah lah. Tak, saya bukan pengenah. Kan, kalau pengenah tak main dah surah ni, pok babit dah surah ni kalau pengenah. Masya-Allah. Al-Syahid Imam Hasan Al-Banna seorang ulama yang hebat. Ulama yang memperjuangkan akidah yang benar, akidah yang tepat yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Syahid Imam Hasan Al-Banna tempat dia berdakwah bukanlah di surau, bukanlah di masjid, akan tetapi tempat Imam Hasan Al-Banna menyebarkan dakwah iaitu di dalam kelab-kelab malam, di dalam tempat manusia lalai melakukan maksiat kepada Allah. Di situlah tempat Imam Hasan Al-Banna sampaikan dakwah. Agak-agak kita mampu dah pergi di Bukit Bintang ke Cukit Road mana-mana ke, masuk rumah urut contoh masuk rumah urut dengan pakai serban apa semua. Sekali hak tani hana mai pada danuk duk tunggu depan pintu. Dia kata abang masuk barang baik barang murah, barang baik barang murah, barang baik barang murah, baru lagi dalam plastik lagi. Dia kata oh ayat dah pun sampai dah. Masya-Allah. Kita kalau hak betul-betul kemas memang tak beza. Tapi agak-agak kita boleh ke tak boleh tengok kot TV pun makelai yang liok dah. Tu cara tengok kot TV makelai yang liok dah. Faham kot makelai yang liok ni telai yang liok kata amboi badak dia kata betul tu kan. Amboi dia kata bentuk badan dia sepoi, dia kata bergetah dia dah. Tu dia tu cara tengok kot televisyen pun dia kata bergetah ke.
Ni duduk kat depan kata kat getah keluar cuka lipah terus. Masya-Allah. Pasal apa? Duduk kat depan. Maka kehebatan Syahid Imam Hasan Al-Banna, dia berdakwah dalam kelas malam, berdakwah tempat orang minum arak, berdakwah tempat orang berjudi, berzina dan sebagainya. Maka disebutkan oleh Syahid Imam Hasan Al-Banna, di antara kriteria ataupun di antara ciri-ciri nak mendapat title orang yang beriman kepada Allah, yang pertama yang kita nak sebut apa dia, iaitu salimul aqidah. Aqidah kita mestilah baik, aqidah kita mestilah suci, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Agak-agaklah belahlah. Agak-agaklah saya makan nasi Arab dengan Ustaz Bashir dah ni. Makan nasi Arab tanah tu di Darul Hikmah kat Kolej dia. Dia main nasi Arab dia banyak. Masya-Allah. Dia mengaji negara Arab. Padangan dia lah. Kan kita ni mengaji kot ni ya, padan si rumah nunggu ya. Dia ada hentam main kambing dia betul-betulnya duk main. Baiknya Syekh duk main. Allah Rabbi tak habis lah. Kan balik pada makan tu dia ajak pergi tidur rumah dia. Dia kata, Syekh main tidur rumah nah. Kita ni pergi rumah tu nah. Jadi segan tu duduk letak kemplikan, duduk letak baju, duduk letak apa segala bagai lah. Dan dia buat keluar pula pada ubat dia berus gigi yang duduk dalam plastik lagi. Dia kata hak ni taraf lainan hotel yang dia dah orang lain yang tak buat kat atas orangnya. Tu dia rumah Ustaz Bashir kita lah. Nah, maka alhamdulillah pergi rumah dia tadi boleh kawan seorang nama dia Tomok. Bukan Tomok New Boys no. Tomok ni kucing hak dia duduk belah tu nama Tomok. Dia beli 700 ekor kembang tu sahut cerita sampai ikan kari no. Tak ikan kari, ikan laga. Payah ni cakap ke belah Lumpur ni duk biasa cakap dengan mamu Nana Tanjung baru main. Kau ni tak ada Tanjung pun mamu pun tidak semua tengok muka baik-baik belakang. Nah, maka muslimin hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama nak jadi orang beriman kena salimul aqidah. Nah, zaman tok-tok kita dulu no, tok nyang, tok ki kita dulu no, banyak petua-petua yang kadang-kadang kita rasa macam betul, kadang-kadang kebetulan sama jadi, tapi pada hakikatnya semua ni bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia yang masih lagi diamalkan, terutamanya di belah Kuala Nerang Kedah no, dipanggil Bumi Anbiya. Bumi Anbiya ni bukan Bumi Anbiya cerita para nabi beranak di sana dah. Bumi Anbiya ni ambil bersempena daripada di Kuala Nerang tu banyaknya pusat pemprosesan ayak daun biak tu dia panggil Bumi Anbiya. Kena faham daripada duduk pasang dah ikut Kedah pun ada nabi beranak juga kah? Dah, ni Bumi Anbiya hasil daripada apa dia, banyaknya daun biak, ayak daun ketum dihasilkan di sana. Dan daun ketum, ayak daun ketum ni pula dia banyak jenis dia, limited edition macam benda produk dia buat kan. Ada Alza hak biasa, ada Alza SE, ada Alza yang advance, dia buat sketing bawah dengan kusing kulit apa semua. Lepas tu color dia pula limited edition. Begitu juga ayak daun ketum ni pun tahun lepas dia keluar main satu produk yang terbaru yang menjadi Hot FM yang ni. Bukan Hot FM no, yang menjadi jualan panasnya, iaitu ayak daun ketum Cakore nama dia. Dan nak nama pun tegak Cakore nama dia. Masya-Allah. Harga dia RM6.5. Kena tu lentok habis bro. Nah, kena tu imam perebah tu Cakore punya duk main. Allahu Rabbi. Di antara campuran dia, saya abang lah jangan dia balik bang dah cari pasal bakal tu esok main semua surau duduk tu awak ni ustaz suruh minum Cakore jahanam dia lagi. Yang pertama ambil ayak daun ketum. Ayak daun ketum ni daun yang nak rebus tu kena tengok dia punya apa, orat di atas daun tu. Kalau orat tu merah memang keng dah sempoi masya-Allah keng bagi. Yang kedua dicampur dengan ayak Coca-Cola, dicampur dengan ubat nyamuk Fumakila. Hak duk melingkar di rumah kita kali hijau, masya-Allah. Dia rebus, dia katuk lagu mana tak tahu, dia hancur, dia bubuh sekali. Yang kedua dia bubuh apa? Yang ketiga dia bubuh Mentos. Bila buah Mentos ni dia minum tu dia jadi feeling syah macam orang isap rokok dan hil cap lightnya hak hijau yang jenis biji hitam putih dia tu dia keluar sejuk. Lagu tu lah rasa masya-Allah. Kan tak kira isap rokok kata aku nak try beli ketum kok boleh tinggal rokok lah kali duk balas ketum dengan rokok boleh tiba. Allah Rabbi. Assalamualaikum Ustaz. Lalu berdari campur ayak daun ketum dengan apa? Dengan Mentos. Allah Rabbi. Lagi ditambah lagi dengan apa? Dengan tengkorak. Tengkorak ni bukan tengkorak kepala orang tu. Tengkorak
orang kalau di Kedah ni orang bak bedang dia akan panggil racun pemusnah tikus. Racun pemusnah tikus ni sebotol tu lebih kurang 70-80 ringgit. Siput tikus kena habis go out terus. Yang fursalam tahlil 7 hari 7 malam mati terus. Go tikus tu. Tapi pok-pok ni mungkin karomah kot. Bukan karomah lah ni, pok-pok sial kakak ni. Ada mina yang gedung ni telang puluh tahun dah. Orang perut tak jah pun. Kata hebat orang ni yang nentum ni. Masya Allah. Tu di antara apa? Di antara benda-benda yang diamalkan oleh orang sampailah ke hari ni. Tak apalah. Belah Kuala Negara dia ada satu petua. Petua ni saya rasa sampai satu Malaysia dua amal pun. Mungkin di sini tak amalkan. Antaranya dia kata apa, kalau keluar rumah naik motor, naik kereta, kalau bewak lalu depan. Tahu tak bewak? Bewak faham tak? Bewak tu dah macam dengan orang panggil dia tu bewak mana apa ini? Biawak. Biawak payah. Biawak duk keluar duk melintas atas jalan, dia kata jangan duk gagah pi. Mau kata gagah pi depan, sari depan tu confirm hang mati dia dah. Confirm hang mati. Oh kawan ni pun dah baru nak tobat, nak main surau, tiba-tiba keluar tu teringat petua mak dia, bewak keluar suruh. Bukan dekat bewak, ada ayah pun keluar sama aku Putrajaya. Dia kata hak ni teruk, dia kata silat-silat mati putih kepala, tak main surau pakai hari ni. Masya-Allah, pasal apa? Duk percaya ke benda tersat ni, maka benda ni kadang-kadang menyebabkan akidah kita rosak. Na'udzubillah. Antaranya lagi yang diamalkan di sana apa dia? Iaitu sebelum daripada diadakan majlis perkahwinan, akan diadakan ataupun akan ada mesyuarat lantik beberapa orang untuk apa? Untuk dijadikan AJK tahan hujan. Ada tak tahan hujan? Kok ni tak ada AJK tahan hujan tu, hujan turun belah sana. Daripada amalkan AJK tahan hujan. Lagu mana AJK tahan hujan ni? Seminggu sebelum kenduri, maka tuan rumah akan panggil lah geng-geng Saridul ni, hak geng-geng balas penyegan mengaji ni, panggil dia kata hampa kena cari duk bongo mana-mana, main duk baca jambi supaya kenduri saya esok no hujan tak turun lebat. Kalau hujan turun lebat, orang tak main. Bila orang tak main, lauk tak habis. Bila lauk tak habis, kena buang. Bila buang, membazir. Bila membazir, amalan syaitan. Tak tu dia nampak amalan syaitan. Hak dia panggil Tok Bomo, dia tak kira syaitan pula. Masya Allah, ni masalah ni. Panggillah Tok Bomo apa semua. Tok Bomo kata, Abang Haji, kalau kita ni nak tahan hujan daripada ilmu yang saya dapat lah. Kemas tu lah Tok Bomo pun. Kan? Dia kata dalam ilmu saya duk mengaji ni, kata berguru ni, kata Alhamdulillah, dia kata yang paling mujarab kena ambil sebab dalam nak darah Jahanam. Dia kata aku nikah dengan mak hang pun tak nak duk minta hak dia punya, tiba-tiba hang minta hak nak darah pun tu dah gitu. Dia kata dia duk fikir pimai. Dia kata kalau tak bagi tak jadi juga, takut orang tak main. Pi masuk bilik bagi tahu lah nak. Dia kata tipah weh. Tok Bomo kata dia minta hang punya tu lah, seluar dalam, pakaian dalam, dia nak jampi, nak bagi tahan hujan. InsyaAllah Pak kata, insyaAllah tu tak tahan. Ni jenis geng ngaji sifat 20 lagi. Allah Rabbi, sifat 20 pakai agak, haji pun pakai agak, ni masalahnya. Dia kata insyaAllah kalau Tok Bomo ni pakai yang hang punya seluar dalam tu, dia jampi, insyaAllah hujan tak turun esok noh, kena rehang. InsyaAllah lau habis clear dia lah. Anak pun kata tak apa, tunggu sahabat, dia nak pergi cari tengok kok ada kita hak mau beli di pasar ke di mana ke, IOI kepada tu hak baru. Dia pun buat keluar angkat kat pak dia. Pak dia kata ni hak baru latestnya, hotnya dok main ni, size triple XL. Tunjuk kat pak dia sekutui dalam bilik tu. Pak dia kata aku macam kenyang kat dalam ni, macam masyhur dia dalam rumah kita. Dia kata buat tak masyhur ni sebab dalam mak waktu nak darah lu tu dia. Dia kata sebab dalam mak hang pun kira jadi dia jadi sebab dalam. Allahu Rabbi. Bawa main bagi kat Tok Bomo. Tok Bomo pun baca apa semua. Dia pun apa? Dia hawin. Faham tak hawin ni? Hawin ni cara lempak naik atas gunung, atas apa? Atas bumbung tu lah, bumbung kemah tu. Melekat atas tu, keesokan hari kenduri, bukan takat hujan turun, tiang TMB pun terjun atas kenduri dia. Allahu Rabbi. Pasal apa? Percaya kepada perkara yang karun marun kadang-kadang menyebabkan akidah kita rosak. Na'udzubillah min zalik. Itu yang pertama. Golongan yang akan diberikan berita gembira daripada Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'amilus shalihat. Dan golongan yang kedua yang akan mendapat berita gembira daripada kata Allah, orang-orang yang sentiasa melakukan amal soleh.
sama ada amal soleh itu sunat ataupun amal soleh itu wajib, apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah, yang tidak menyalahi syarak, yang tidak menyalahi apa yang dibawa oleh Nabi SAW, asal kata betul, asal kata baik, asal kata dapat pahala, bagi manfaat, termasuk wa amilus solehat. Banyak amal soleh ni, nak cerita ni banyak, Masya Allah. Maka kita nak tengok di antara amal soleh yang pahalanya berpanjangan sampailah kita mati, pahala dia duduk sampai di kita direct sehingga akhirat ni. Disebutkan dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW, Nabi sebut arba'atun alaihim ujuruhum ba'dal maut. Nabi kata ada 4 perkara, 4 amalan yang mana sesiapa buat 4 amalan ni, alaihim ujuruhum ba'dal maut, pahala akan sampai kepada dia walaupun dia telah mati berada di alam barzakh, tetapi hasil daripada bersusah payah dia buat 4 benda ni, pahala tetap sampai kepada dia. Subhanallah, ni di antara bonus yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan kita boleh buat apa yang Nabi sebut. Tak boleh buat semua pun, kita buat salah satu daripada 4 perkara ni. Yang pertama, sabda Nabi SAW, man mata murabitan fi sabilillah. Yang pertama, orang yang mati di jalan Allah, orang yang mati menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mati dah beribu tahun, tetapi pahala mereka akan sampai kepada mereka sehinggalah mereka mati, bahkan sampai ke hari kiamat akan mendapat pahala daripada perjuangan mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita tengok bagaimana sahabat Nabi punya pulut nak mendapatkan ganjaran yang Nabi sebut. Hak pertama ni berjuang di jalan Allah. Antaranya kita tengok siapa dia? Kita tengok seorang sahabat yang bernama Sayyidina Khabbab radhiyallahu ta'ala anhu. Khabbab bukan kebab. Kebab hak kita duk makan di maqam Arabiyuh, yang kita duk makan kedai nasi Arab Hadramaut, tu kebab nama dia. Ni Khabbab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Khabbab ni diceritakan oleh ulama sebelum daripada dia memeluk Islam, dia ni di antara salah seorang orang gaji kepada seorang wanita, yang mana perempuan ni perempuan yang kaya di Makkah Al-Mukarramah, dan perempuan ni juga adalah perempuan yang paling kuat beramal dengan amalan jahiliyah, penyembahan berhala dan sebagainya. Maka ditakdirkan oleh Allah Sayyidina Khabbab tertarik dengan akhlak baginda Nabi SAW. Dia memeluk Islam. Maka bila dia memeluk Islam, dapat diketahui oleh majikan perempuan dia tadi. Maka apabila diketahui oleh majikan perempuan dia, ketika itulah Khabbab dikenakan beberapa seksaan yang mana kita bila baca tu, kita pun tak mampu nak menahan, nak mengharungi apa yang dikenakan ke atas Khabbab. Antaranya yang disebutkan oleh Sayyidina Khabbab radhiyallahu ta'ala anhu selepas daripada beliau memeluk Islam, beriman dengan Nabi SAW, berjuang nak menyebarkan agama Islam, dakwah Islam yang telah ditinggalkan, yang dipelopori oleh Nabi SAW. Antaranya yang pertama kata Khabbab, tiap-tiap hari aku akan dibaringkan di atas padang pasir yang panas. Itu yang pertama. Aku dibaringkan di atas padang pasir yang panas. Tak cukup sekadar itu sahaja, majikanku akan menyalakan ataupun membakar bara api, yang api dia besar, api dia bara. Bila dah api tu dah naik elok, unggun api tu dah naik elok dah, ketika itulah majikan aku akan menidurkan aku di atas bara api tadi. Subhanallah. Bila ditidurkan di atas bara api tadi, sehingga kan kata Khabbab, punya lamanya dia seksa aku, sehingga kan api yang menyala marak hebat tadi akhirnya terpadam dengan sendiri disebabkan 2 benda. Masya Allah. Bukan sebab orang pi jurih ayam, pi tuang ayam, dah. Disebabkan 2 benda. Apa dia? Yang pertama kata Khabbab, disebabkan kulit ataupun isi di bahagian belakangku ni tertanggal dengan sendiri, jatuh tutup arang tadi ni, maka terpadam. Itu yang pertama. Yang kedua disebabkan apa? Bila dah isi belakang ni habis keluar, maka darah aku diibaratkan seperti air yang sedang menyirami api yang membara, maka terpadamlah api tadi. Ini siksaan yang dikenakan ke atas Khabbab tiap-tiap hari selepas dia beriman kepada Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua,
Selepas daripada Nabi wafat, mai pula pada pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab, bila kita baca dalam riwayat hidup Sayyidina Umar ni, di antara habit ataupun hobi yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, tiap-tiap hari dia akan mendaki gunung yang tinggi dengan bertujuan nak bagi otak dia ni jadi kemas, nak bagi otak dia ni jadi timbul, bagi kuat, bagi keras otak ni. Tu yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Umar Al-Khattab juga di antara perangai yang dia setiap hari dia katakan dia buat. Dia jumpa orang, dia suka cari pasal, dia suka ribut, dia suka bergaduh. Dia perangai Sayyidina Umar ni, pasal dia kemas dah. Maka kita malam ni kalau sayang tak Sayyidina Umar pun, habis kuliah jangan duk ribut kawan pula. Tak tu cari penyakit nama dia, tak cerdik nama dia. Cari mamem pam bagi sebiji muka dia. Awak ni main duk tumbuk saya tak ada pasal ni. Dak hak ni sunnah Sayyidina Umar, saya nak masuk syurga. Hak tu tak kena gaya, cerita dah bagi kena gaya dan tumbuk orang pun. Ni panggil Sayyidina Umar. Maka pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, ketika tu Khabbab ni dah dari sini dah orang lama berdakwah dengan Nabi. Nabi pun dah wafat, Khabbab masih hidup lagi. Maka Nabi jumpa Khabbab, wahai Khabbab, aku nak tanya kamu ni, apakah rintangan ataupun ujian yang kamu dah kena ketika mana beriman dengan Nabi SAW? Yang awal tadi kita sebut dah. Maka Khabbab tambah lagi, wahai Umar Al-Khattab, di antara perkara yang dikenakan, di antara seksaan yang aku kena selepas beriman dengan Muhammad ialah aku pada tiap-tiap hari majikanku akan ambil sebatang besi yang pedas, yang mampak, yang padat besi tadi, lalu dibakarkan di atas api yang panas. Bila bakar atas api yang panas, sehingga kan besi yang asalnya tadi itu tak jadi warna merah, akhirnya menjadi warna merah. Kan, macam orang tu buat seramik tu, kan, dia jadi merah ujung tu, macam tu. Maka akan diletakkan di atas kepala aku, kata Khabbab, tak atas bala besi panas ni. Masya Allah. Lalu kata Khabbab, majikan aku akan apa? Akan tenyih. Main tak atas bala, duduk tenyih. Tak ada tenyih, duduk jalan main atas bala ni. Kan, itulah seksaan yang dikenakan ke atasku, kata Khabbab. Akhir sekali Khabbab meninggal dunia dalam keadaan apa? Berjuang di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati lama dah, tapi pahala mereka sampai ke hari ini masih berterusan. Masya Allah. Itu yang pertama. Antaranya kita nak tengok seorang sahabat Nabi punya nak mati syahid, iaitu nama dia Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ni ketika mana berlakunya peperangan Badar, dia tidak terpilih, tak terpilih untuk menyertai peperangan tersebut. Akhir sekali Anas bin Nadar orang yang memang nak mati syahid, dia hina diri dia sendiri. Dia kata, awak dah aku ni teruk sangat, tak boleh perang dengan Nabi. Awak dah aku ni jahat sangat, biar Nabi pergi perang seorang-seorang. Awak dah aku ni kira. Dia hina diri dia disebabkan tak boleh nak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agak-agak kita ni lebih tua. Kalau orang tak pilih nak pergi berjuang ke apa, kita kata apa? Pagi wah, dah pilu. Hari ni tengok hang lo lah orang kalau clear baru kami pergi. Tu kita. Tapi Khabbab dia cemoh diri dia kerana tak boleh berperang dengan Nabi dalam peperangan Badar. Selepas daripada peperangan Badar, akhir sekali muncullah satu lagi peperangan besar. Ketika tu Anas bin Nadar radhiyallahu taala anhu dipilih oleh Nabi menyertai peperangan tadi. Dalam peperangan inilah Anas bin Nadar gugur syahid, yang mana kata para alim ulama, iaitu Syekh Zakaria Al-Kandahlawi menyatakan ketika mana orang melihat tubuh badan Anas bin Nadar selepas daripada dia syahid, ketika itu mereka mendapati di tubuh badan Anas bin Nadar mempunyai tusukan daripada pedang tombak dan benda-benda yang tajam lebih daripada 80 tusukan. Tujuh mati kerana apa? Nak mendapat pahala yang berterusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lagi tak perang, kita ambil jalan yang mudah, jalan yang lain yang kita boleh juga masuk dalam golongan yang berjuang di atas jalan Allah. Kita duduk dalam program-program yang mendekatkan diri kepada Allah. Kita nak buat program, kita pergi bubuh banner, itu termasuk fisabilillah tu. Dalam Islam ni dia ada dua kategori kedekut. Yang pertama dia panggil bakhilun, yang kedua dia panggil syahihun. Bakhilun ni lagu mana? Bakhilun ni orang jenis apa? Kedekut, jenis kedekut khataya. Tabung lalu dia buat pejam mata. Hatu kedekut khataya.
Tetapi orang yang bakhil ni lebih datang mana? Dia punya tenaga, kodrat dia tak kedekut kan. Tabung lalu dia pejam mata, tapi sekali lepas daripada program tu imam kata insya-Allah kita nak pasang banner ceramah perdana yang bila-bila yang nak langsung, maka kita perlukan beberapa orang untuk bantu pihak surau pasang banner. Dia orang pertama angkat apa? Angkat tangan nak bantu pasang banner, tapi duit kedekut piang. Ni bakhil nama dia. Nah, maka kita tengok kita bakhil ke? Kita syahihun ke? Syahihun ni lagu mana? Syahihun ni duit pun kedekut, tenaga pun kedekut. Memang tak boleh pakai orang simbang ni tu Zah dia cerita. Masya Allah. Dia kata surau kita ni kena buh kampek lagu ni tebal mau 10 inci dia kata baru khusyuk semayang. Dia kata surau kita ni kena peluh buh 3-4 tingkat. Dia kata tak apa saya tolong. Oh cakap pandai. Masya Allah. Tapi bila kita suruh dia susah, dia kata tak apa saya kerja bini baru salin anak apa semua jenis berak tak dawah pertama kena jaga anak di rumah. Dah beli duit pun tak bagi, tenaga pun tak bagi, sumbangan pemikiran pun dia tak bagi. Ini orang yang syahihun. Jadi kita duduk yang mana? Bakhilun ke? Syahihun ke? Kan? Dia fikir kalau syahihun teruk sangat sedai diambil hak bakhil boleh pakai ke? Dia kata maka Nabi tak ada dua perangai ni. Syahihun pun Nabi tak ada, bakhilun pun Nabi tak ada juga. Tu yang pertama, pahala yang berterusan orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey orang baru pukul 5 minit dia dalam mau cakap Masya Allah. Tu hak pertama. Yang kedua kata Nabi, orang yang pahalanya berterusan wa man 'allama 'ilman fa ajriya lahu ma 'amila bi. Orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik kepada orang lain, selagi mana orang beramal dengan ilmu yang dia kongsikan tadi, yang dia share kat kawan dia tadi, selagi mana orang amalkan ilmu tersebut, pahala tetap akan sampai kepada dia, walaupun ilmu tu hanya ilmu yang kecil, remeh-temeh saja. Kita tengok macam remeh, alah ustaz ajak adik bata pun bukan kemah terang apa adik bata seorang mana orang asli pun boleh ajak kata. Tapi yang kita nak tu bukan alik bata tu. Yang kita nak tu adalah pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita balik lagi, pitanya anak kita tengok huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah kita pun menyanyi lah kata. Orang Putrajaya ni kata jenis suka menyanyi, tak tahulah orang kata, bukan saya kata, mungkin bukan perisi 8 kot, perisi 68 boleh jadi, ada ke tak tahulah kan. Kita nyanyi ke anak kita, alif di atas a, ba di atas ba, ta di atas ta, a ba ta. Alif di atas a, ba di atas ba, ta di atas ta, a ba ta. Anak kita duk ulang, alif di atas a, ba di atas ba, ta di atas ta, a ba ta. Alif di atas a, ba di atas ba, ta di atas ta, a ba ta. Selagi mana anak kita dia kenal huruf hijaiyah, yang daripada kita ajak dia huruf hijaiyah, alif fathah, a ba fathah, ba ta fathah, ta a ba ta, last sekali dia boleh baca Quran. Bila dia boleh baca Quran, asalnya dari mana? Asalnya daripada kita ajak huruf hijaiyah, alif fathah, a ba fathah, ba ta fathah, ta. Hasil daripada apa? Benda hak remeh tadi ni. Bayang kalau kita mati, anak kita boleh baca Quran disebabkan kita ajak dia huruf hijaiyah. Katakan dia ni hafaz Quran sebagai contoh. Orang hafal Quran ni tiap-tiap hari dia kena ngulang. Dia kena ngulang paling cepat pun 1 juzuk 30 minit, setengah jam paling cepat. Dalam kita membaca Al-Quran ada kadar bacaan dia. Yang pertama dia panggil tahqiq. Tahqiq ni lagu mana? Alif, ba, ta, tha, jim, ha, satu. Tu tahqiq nama dia. Yang kedua dia panggil tartil. Tartil ni cepat sikit. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, ataupun alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu tartil. Satu lagi dipanggil tadwir. Tadwir ni cepat sikit daripada tartil. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Tak apa lagu sangat, tak apa pelan sangat. Satu lagi dia panggil hadru.
hadru ni memang derah baca orang duk ulang Quran tu. Siapa kena tu imam baca hadru menerak atas soho tu, menerak atas soho, tak ada menerak nak berembik atas soho. Allahu Akbar. Tak gaku di mana India ke Bangladesh orang baca punya laju, masya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu laju sangat, tapi tak ada dalam kaedah langsung teruk kena hak belakang pergi meneh duk ke pegang. Lah dia qalu terus mati terus dia bayang dia kata mati syahid ni bukan pasal mati syahid dia sama mati itu imam berah sangat ni masalah lah. Nah, hadru ni baca orang ulang Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cepat tapi pastikan kena dengan hukum tajwid. Tapi kalau dia dekah saja tak kena hukum tajwid pun tak kena tak. Masya-Allah, ni kaedah dalam pembacaan. Maka muslimin hadirin yang dirahmati Allah, ajak anak kita baca Quran. Saya bila sebut bab Quran ni saya teringat ayah saya tu. Yang saya dulu sekolah rendah Islam Al-Abqari, belakang Batu Kih, bukan dalam Batu Kih. Belakang Batu Kih ni muka sigak lalu ni takkan main di Batu Kih pun kan. Budak main tiga cari tiga lain lah mana ni. Berkidah lah saya mana ni. Masya-Allah kan. Mengaji belakang tu dia punya pengetua dia Ustazah Nuridah, Ustazah Nuridah duduk di Taman Koperasi Polis Taman Melewah. Saya mengaji situ belajar satu. Balik pada sekolah, ayah saya dia akan panggil. Dia kata, "Adik, main duduk dulu depan baba." Dia tak bagi saya keluar main lagi. Dengan syarat kena baca daripada wadduha sampai qul a'udzu birabbin nas. Tiap-tiap hari kena baca lagu tu. Dia kata pastikan baca dengan betul, panjang pendek dengung apa semua, pastikan betul dengan kaedah tajwid. Kita pun baca. Hari pertama tak boleh keluar main. Pasal lidah keras macam orang kecil Pinang, lidah keras tak tengok. Masya-Allah. Bila tiap-tiap hari duk baca, maka mudahlah anak kita nak membaca Al-Quran. Pasal apa? Tiap-tiap hari dia mula zamah, dia sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Sehingga kan kadang-kadang ayah saya berkata kan, tapi kalau kita nak abang pak dia baik tu, nak abang kami tak baik. Tak, memang pak dia baik juga kan. Bapak hak lepas dia ni ada pak lah. Takkan kita nak kata pak kita Fir'aun pun kan. Pak kita mestilah pak yang baik, pak yang soleh. Bila bawa kereta dia akan kata, "Adik, ni kita nak pergi kuliah maghrib dia kata adik baca surah Wadduha." Dia juga suka surah Wadduha, kita ada surah lain lah. Masya-Allah. Kita pun baca Wadduha. Habis Wadduha dia kata baca pula surah Hal Ata 'alal Insan. Bagi surah panjang-panjang kita ni letih. Kok bagi 10 hari tak apa ni apa tak boleh berhenti saja. Masya-Allah. Ni nak didik apa? Nak didik anak kita supaya dia faham Quran. Bila dia faham Quran, insya-Allah selagi mana dia baca Quran, pahala tu tetap akan sampai kepada kita. Tu yang pertama. Yang kedua, apa dia? Di antara ilmu yang kita kena ajarkan kepada anak kita, ilmu supaya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak kita lagu mana nak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajak pula anak kita cerita berkenaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bila anak kita tidak didedahkan dengan kisah-kisah para sahabat, maka kita melihat dalam negara Malaysia sudah datang satu ajaran sesat yang dipanggil Syiah laknatullah. Pasal apa? Awal dulu, hak kecil dulu tak dedahkan dengan cerita para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila masuk dalam universiti akan adalah golongan-golongan manusia yang berfahaman Syiah. Dia akan masuk main duk mengaji di universiti tempatan ataupun swasta, dan ketika tu disebutkan oleh pengarang buku Virus Syiah tu, orang Kedah mengaji Madak Mahmud Nur sekarang yang sedang menulis tesis PhD berkenaan dengan Syiah yang duduk bincang ni. Maka di antara cara Syiah nak menarik minat anak-anak muda ni supaya masuk fahaman Syiah, antaranya mereka akan apa? Mereka akan tawarkan dengan pernikahan mut'ah, pernikahan kontrak. Kita hang nikah dengan aku Iran hidung tinggi bukan takat cakap
YouTuber cakap TV boleh minta hidung dia punya tinggi hidung, Masya Allah. Dia kata kahwin lah kawan ni bagus ni, hafal Quran, hafal hadis, Allahu Rabbi. Maka kalau kita tak tapis, na'udzubillah, anak kita akan menjadi salah seorang daripada penganut Syiah laknatullah, na'udzubillah. Kita tengok ramai lah ni, Masya Allah. Bahkan dalam satu video ada satu orang sahabat Zahda, seorang Tok Syekh Syiah Iran, dalam ceramah dia menyatakan apa? Bahawasanya Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman, 3 orang sahabat ini terlebih jahat daripada anjing. Tu dia kata kat sahabat Nabi tu, terlebih jahat daripada anjing. Bahkan disebutkan juga bahawasanya Ariel Sharon, kan, bekas Perdana Menteri Israel dulu ni, Ariel Sharon ni dia ada belah seekor anjing. Anjing dia ada belah. Dan kata Syekh Syiah ni bahawasanya anjing yang dibelah oleh Ariel Sharon ni 1000 kali lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq, lebih baik daripada Umar Al-Khattab, lebih baik daripada Sayyidina Uthman Ibn Affan. Tu dia, bila orang baca anak yang tak ada asas agama, dia kata betul ya, kalau ni kita takkan pakai serban besar pakai deriah dia nak mohon. Maka apa? Orang dia kan terpengaruh. Sebab tu kena ajar anak kita ilmu fardu ain, terutamanya bab taharah. Contoh kan, berapa ramai anak muda yang tak tahu mandi wajib, Masya Allah. Ramai yang tak tahu mandi wajib. Saya dulu pun tak tahu mandi wajib juga, pasal tak biasa ya. Bila dah kita mengaji baru kita tahu, oi, mandi wajib lagu ni tak. Dia ingatkan pakai dia jurih kodannya, kira mandi wajib. Tak. Mandi wajib ni ada cara dia yang diajarkan oleh Islam. Antara dia niat, jangan lupa. Yang kedua, rukun mandi wajib ada 2 ya. Jangan ada binti 13 pula tambah mahayang. Jam terus anak kita pening terus, Masya Allah. Rukun mandi wajib 2 disebutkan dalam syarah kitab Safinatun Najjar yang disusun oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Haji Jul. Yang pertama apa dia? Niat kena ada. Aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala, ataupun aku mengangkat hadas kerana Allah Ta'ala. Selesai masalah. Yang kedua, ayat kena ada. Ayat apa? Ayat mutlak tak boleh jurus dengan ayat kopi O, dengan ayat redik, dengan ayat Coca-Cola. Tak boleh. Kena ayat mutlak. Kerana ayat mutlak air yang suci lagi menyucikan. Ayat kopi suci tak? Suci, tapi tidak boleh menyucikan benda yang najis. Ini kena faham. Ajak anak kita cara mandi wajib, Allahu Rabbi. Yang lepas dah niat nak jurus yang tahu nak. Ustaz, ada yang kata kena jurus dah balak, lepas tu baru niat. Saya ni jenis tak boleh jurus dah bala. Kalau jurus dah bala niat dia lari pergi niat mandi raya, mayang raya pula. Kau tu boleh dah, Masya Allah. Ulama kata jurus pergilah tang mana pun. Hak jenis apa? Jenis mandi niat boleh masuk kalau tembak kau lubang telinga, tembak kau lubang telinga, tembak tu masuk niat, selesai masalah. Tak ada masalah. Bila tak ada ilmu berkenaan mandi wajib, tengok berapa ramai anak muda, bahkan bapa dah diri pun, mak dah diri pun mandi wajib lepas subuh pukul 7, lepas tu gelap pula lepas zuhur pukul 3. Dia berjam mandi wajib pasal apa? Tak ada ilmu. Dia kata kalau tak buh sabun rasa macam tak sah dah. Pasal tak ada ilmu. Sedangkan hukum dia ayat bukan sebut pun syukur busu kan, detol kan, antabek kepada sebut apa? Ayat bagi apa? Kena semua tubuh badan kita yakin, maka sahlah kita punya mandi wajib. Ini kena ajak anak kita. Maka bila nak ajak anak kita pun kena ada juga ilmu asas ni, kan? Ilmu fardu ain kena ada juga. Ajak anak kita bab sembahyang, kan? Kita pun kena bayang cukup kan? Kita pun bayang seminggu 2 kali ya. Kita bawa pun jalan sebuah kedam, suruh orang buat tui, dia pun jalan herat, dia bubuh lepas tu balik awal lepak tu, Masya Allah. Pastikan kita bayang cukup 5 waktu. Ajak anak kita takbiratul ihram. Lagu mana? Nabi semayang tak pernah wah-wah macam umat baginda semayang, kan? Pernah tengok ada orang wah-wah semayang Allah letih kita pun duduk sebelah dia, kita yang letih. Kita nak kat takbir, dia punya nerah takbir, Masya Allah. Ada satu di tempat saya, di kampung saya, dia punya takbir dia ni, Allah Rabbi, memang nak bagi apa, niat tu memang kukuh betul ya, nak bagi betul-betul ta'yin tu dah semayang dia, Masya Allah. Allah tu dia angkat lagu tu, dengar belakang punya derah, Masya Allah. Orang tak sekadar bunyi sudah, Allahu Akbar, clear ni Allah. Dia main ketak lagu tu, dia main zuk dia tu, feeling dia main Allahu Rabbi. Tak apalah tu. Ada yang takbir 30-40 kali takbir. Allah astaghfirullahalazim, Allahu Akbar. Iblis macam huruf kaf tu tak bunyi akbar, bagi bunyi angino. Iblis ajak tajwid dah nama yang cedek. Iblis ni pun Masya Allah. Tak
ngaji dia kata Allah dia iblis kata tak ni, dia kata iblis betul lah, masya-Allah kan. Allahu akbar bunyi dah. Iblis kata ra tu bagi tebal dia dah. Ra tu bagi tebal. Pasal sebelum ra tu huruf fathah, di antara syarat ra tu nak ditebal. Sebelum daripada ra huruf tu bagi fathah, kenapa kena tebal? Allahu akbar. Oh, kita tu takbir Allahu rabbi, tak apa lagi dah. Ada yang takbir panjang, dia tak faham kaedah niat dari mana. Aku solat fardu maghrib makmum kerana Allah Taala, selesai masalah. Ataupun kerana Allah, selesai masalah. Ni dia takbir usolli fardul maghribi 3 raka'atin ma'muman ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Oh, jenis tu lah, masya-Allah. Bila kita tanya buat takbir panjang, dia kata nak terjemah balik ustaz kan, nak terjemah balik hak Arab tadi bagi masuk Melayu, baru dia masuk lubang niat. Oi, lubang niat boleh ke? Mayat, masya-Allah. Ada lubang niat pula, mungkin dia ni jantung lubang, boleh jadi ya, masya-Allah kan. Ada tak lubang niat kan. Duduk ni duduk apa, dia translate balik sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat makmum, duduk belakang tu imam, pakai jubah hitam, saf pertama dia punya kapek kala merah, tempat pijak kala hijau, surau Al-Amin Persilapan Putrajaya, lepas tu Kuala Lumpur Malaysia, di bawah jajahan takluk Allah Subhanahu tu dia masuk habis 14 harakat pun tak cukup takbir tu, masya-Allah. Pasal tak ada ilmu, maka ajak anak kita ilmu yang bermanfaat, ajak sembahyang. Bila selagi mana anak kita sembahyang dengan baik, selagi itulah pahala sampai ke kita. Dengan syarat kita pun kena mengaji semalam kan. Ni duduk di rumah dia suruh anak dia pergi pak tak pergi pun, dia kata mana ciri tu pak kena pergi sama. Kerana apa? Dalam majlis ilmu ni ibu-ibu sekalian, bapa-bapa sekalian, banyak fadilah, banyak kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, barang siapa yang berjalan pergi ke majlis para alim ulama ataupun pergi ke majlis ilmu, setiap langkah yang dilakukan untuk sampai ke majlis ilmu, satu langkah akan diberikan 100 kebajikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak turun pada rumah tingkat 4, berapa kali langkah lah, banyak langkah lah. Setiap kali langkah kata Sayyidina Umar 100 kebajikan, 100 kebaikan yang Allah bagi. Bila main duduk dalam majlis ilmu pula, kata Sayyidina Umar, sekiranya dia duduk dalam majlis ilmu, dia dengar apa yang guru tu cakap. Contohlah ustaz-ustaz kita main ceramah, dia duk cakap tu, setiap perkataan yang kamu dengar, kata Sayyidina Umar, setiap perkataan yang disebutkan oleh guru kamu, maka kamu akan diberikan 1 kebajikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat jangan lena. Dengan syarat jangan tidur. Jangan tidur. Ni mai duk tidur balik awal cerita dia kan. Dia kata ustaz mai bukan Ustaz Rahmat dah. Oh, cerita lagu tu boleh tidur di rumah dah cerita dia kan. Mai majlis ilmu dah dapat ilmu, kita nak kongsi ilmu kan. Bila duduk dalam majlis ilmu, kita tengok ramai ada orang tidur. Ramai bukan di sini dah, surau Tanglin belah Dengkil kan, belah Putrajaya dia tak tidur. Alhamdulillah, pasal dia makan kopi 4 belalang khak, masya-Allah dia tak tidur kan. Contoh kan, dia punya biji mata tu celik luar ya, masya-Allah kan. Bila kita tengok nah tu khutbah Jumaat tadi, ada hak lena, hak duk tang ni, ada hak lena hak ni. Orang nampak macam semua lena lah ni, buat cerah ni. Apa dia duduk dalam majlis ilmu cukup syok lena, termasuklah saya kan. Ni dia kata apa, ustaz duk cakap derah biha tak lena, duk bawah sejam setengah duk cakap duk lejak amat tak lena, tercemuih lah dengar pun, masya-Allah. Duk dalam majlis ilmu cepat lena pasal rahmat banyak, masya-Allah kan. Awal ustaz bagi salam kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemah ni badan duk tegak tu, dia buku tulis mai, tak ada cakap tulis dah, masya-Allah. Dia kata kemah bukan sini dah, tempat lain Bosnia Herzegovina sini bagus kan. Awal tu cantik dah, setengah jam lepas tu dia pergi turun, kita cakap dengan kita balik. Dia kata, kita tanya apa sifat lena, dia kata adab dengan guru, lagi lama mengaji kena tunduk pada hadina, bukan tunduk pada hadina, masya-Allah. Ada satu tempat saya pergi, Allah Rabbi, belah utara lah
Dia panggil pergi kuliah, pergi ceramah. Alhamdulillah lah dia panggil. Bila panggil tu yang main ni 10 orang lah. Jenis set-set bakal jenazah lah kau ni. Yang umur 70, 80 ni kan, 70, 80. Anak muda tak ada orang. Bukan nak cerita hak tua tu mati dulu. Dah hak muda pun boleh mati lah. Tapi itulah corak orang yang duduk main masjid. Hak tua-tua, hak pencet cikgu 70, 80, hak main pakai tongkat apa semua, geng-geng tu lah duduk main pun kan. Sini Alhamdulillah semua tengok 20-an bakal main ni. Alhamdulillah, Masya Allah. Contoh yang kita pun ceramah lah. Bila ceramah, tengok 5 orang keluar meneru pula ni, sedih seguih dia keluar main. 5 orang dia keluar surau. Kita pun jadi begitu, oi, pasal apa ni? Hangpa marah apa ni, tak kata apa pun, cerita apa ni, terah dah. Marah dah keluar dah. Masya-Allah. Habis dia tak faham. 5 orang keluar, tinggal 5 orang. Muslimat memang ramai lah. Muslimat tahun nak apa ramai nah. Surau tak buka pun ramai dah. Ni kita muslimat. Masya-Allah. Muslimat ramai, tapi hak lagi ni 10 orang, 5 orang pi tandah. Masya-Allah. Yang 5 lagi, 3 duk sandak di dinding. Bukan dinding salah, sana tu tetap dah hak tetap betul ni. Takkan nak bohong pun, ustaz takkan bohong, nak boleh bohong. Masya-Allah. Ha, tetap tu. 3 duk sandak di dinding. Sandak tu bantas ti sumpah kena cat korek betul pun. Masya-Allah. Tak apa. Hak 2 lagi duduk depan tengok tu sampai tak kerti. Tengok ni buku bawa tapi tak tulis pun. Dia tulis pun tak lekat pena atas tu. Mungkin dia tengok mata hati kot, tak keluar dah buat, dia tulis keluar dengan mata hati. Boleh jadi lah. Habis ceramah kita pun tanya Tok Imam. Tok Imam hak lagi memang banyak tu saya jaga. Dia kata ustaz hak tu lah set hak duk mandi jenazah, hak tu lah set hak gali kubur, hak tu lah set tahlil. Muka 10 orang ni lah, tak ada orang lain dah. Tu dia lah teruknya. Masya-Allah. Tak apa. Saya kata hak 5 orang keluar tazan ni sekaligus, 5 orang dengan geng-geng WhatsApp dan apa semua habis keluar tu. Dia pergi mana? Dia kata ustaz hak tu ustaz biasalah ustaz main pilih ceramah dari mari pun kata. Nah, mainlah ceramah dari mana, Kedah ke Kelantan ke mana ke. 5 orang ni memang muka set jamban. Memang jenis apa? Jenis kencing tak lawas ni. Jenis muka jamban lah. Keluar masuk. Memang tak boleh pakai lah ustaz ni pun ni. Tak apalah. Saya kata hak 3 orang di tepi tu. Itu bisa ustaz main tua 3 serangkai ni lah. 3 serangkai kecil mana darah tinggi buah pinggang. Memang out dah 3 orang tu. Tak apalah main juga. Duduk depan ni saya kata buat hak telik sampai tak pejam-pejam ni. Tulis dah pun tengok tangan jalan tapi tak lekat pun. Biasa ustaz pekak. Habis 10 orang duk cakap apa macam dia pakai. Hak muslimat belakang tu tak tahu lah. Nah, kalau telik kan, kalau tak telik pakai bodai yang habis dulu tu ya. Kan? Tapi salam kau boleh tak? Faham tak salam kau tu? Kan? Salam kau tu salam sampul boleh tak? Tak apa. Boleh ha. Bagi pun tak apa, tak bagi pun tak apa. Tapi jangan tak bagi langsung. Tu so tak ada. Masya-Allah. Itu melawak ya. Jadi bila ajak kita kena ada ilmu. Sebab bila ada ilmu ni ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, apa dia? Orang yang hadir dalam majlis ilmu ni akan mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan daripada Allah disebabkan dia hadir dalam majlis ilmu. Kita nak ajak orang ilmu basic pun kena ada ilmu juga. Kan? Macam cerita terapi tu lah. Kan ada titik atas ni nama apa? Jin mata tucing je. Benda hak mudah dia boleh kata jin mata tucing dah. Pasal tak ada ilmu ni masalah. Diriwayatkan daripada Ka'ab al-Ahbar seperti kisah ni daripada kitab Jauharul Mauhub. Disebutkan dalam tu kelebihan orang yang hadir majlis ilmu apabila Allah kumpulkan semua manusia di padang mahsyar. Di padang mahsyar semua manusia ni berbogel. Tak ada pun yang pakai suit baju Melayu, boh samping, boh songkok, herok sebelah macam tu Abdul Rahman. Tak ada. Jangan duk mimpi lah tu. Walaupun dulu dia YB 4 penggal ke, tak ada penggal ke, tapi di hari akhirat semua bogel ke. Masya Allah. Bila bogel dah selesai dah. Yang kedua, kepanasan di yaumil mahsyar 70 kali ganda kepanasan. Kepanasan di dunia. Sekiranya disebutkan oleh para alim ulama, sekiranya sekarang ni contohlah esok ni kena bagi mudah faham. Esok sekiranya matahari dia suhu dia sama dengan suhu waktu dia nak di yaumil mahsyar, kata ulama, maka dunia ni akan hancur dengan serta-merta. Itulah panasnya di yaumil mahsyar. Kita mampu ke tak mampu ni, na'udzubillah. Dan di padang mahsyar juga manusia akan saling pijak memijak. Kawan ni pijak kaki kita, kawan ni pijak kaki kita, kita pijak kaki dia, pakat-pakat nak pijak belakang. Pasal apa? Seksanya di yaumil mahsyar.
Ada golongan yang Allah seksa di yaumul mahsyar, iaitu peluh dia sampai di buku lali kaki kita. Ada yang sampai di paras lutut, ada yang sampai di paras dada, ada yang sampai di paras hidung. Hak tang hidung ni memang dosa jenuh dan serta dia. Nah, kita tengok kita duduk parah mana, golongan yang mana. Na'udzubillah min dzalik. Itu di antaranya. Maka muslimin hadirin yang dirahmati Allah, Allah timbang semua amalan baik, amalan buruk kita. Bila timbang di atas neraca Allah, mizan, yang mana kata ulama sebelah ataupun satu piring sebelah mizan Allah, neraca Allah tu sekiranya dia letakkan 7 petala langit, 7 petala bumi, maka dia boleh menanggung lagi 7 petala langit, 7 petala bumi. Punya besar kerajaan Allah pun dia boleh tanggung, tambahlah kita ni tak besar mana pun halus ya. Masya Allah. Timbang. Bila timbang amalan baik, timbang amalan buruk, ditakdirkan ketika tu hamba ni tadi ni dosa dia banyak. Bila dosa dia banyak, sudah semestinya lah tempat dia adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila neraka, Allah kata, wahai hamba-Ku yang banyak dosa, pergilah kamu, berambuslah kamu masuk ke dalam neraka-Ku, disebabkan banyaknya dosa yang kamu buat tapi tak bertaubat kepada-Ku. Maka hamba ni pun berjalan kan, jalan dia tak nyanyi dah lagu tu nak, dia jalan tadi balong betul mana lagu muda pula daripada Masya ni dah nak habang tu. Dia jalan nak masuk dalam neraka. Ketika tu Allah panggil malaikat Jibril, ya, bukan Tok Syekh Jibril imam di Masjid Amr Al-As di Mesir tu. Hak tu Jibril juga, jangan silap faham. Jibril betul turun jadi tu imam dah. Dah, hak ni nama orang, nama dia. Malaikat Jibril kata ulama dikenali sebagai sahibul wahyi, malaikat yang tugas dan nak ambil wahyu, turun sampai wahyu. Ni malaikat Jibril. Yang mana kata ulama juga kepala malaikat Jibril berada di arasy Allah. Kaki malaikat Jibril berada di dasar bumi yang paling bawah. Ni yang ulama sebut. Dan ada pendapat menyatakan, dua pendapat. Yang pertama menyatakan sayap malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Pendapat yang kedua menyatakan ada 300 sayap. Satu sayap Jibril bila dia buka, dia bentangkan akan menutupi timur dan juga barat. Itu satu sayap Jibril alaihi salatu wassalam. Besar malaikat Jibril ni, tak tahu lagu mana dah. Mati esok baru kita tahu dah lagu mana Jibril ni. Maka tak apa, Allah panggil Jibril. Wahai Jibril, kamu nampak tak hamba aku tu nak masuk dalam neraka? Jibril kata nampak. Hidup jalan masuk dalam neraka tu. Maka Allah kata, wahai Jibril, kamu pergilah dekat hamba-Ku yang banyak dosa tadi, kamu tanya dia dengan beberapa soalan. Mudah-mudahan bila soalan ni, bila dia boleh jawab, insya-Allah aku akan hapuskan dosa dia, aku akan masukkan dia ke dalam syurga. Ni sayangnya Allah dengan kita ni, walaupun dah terang-terang dah nak masuk dalam neraka, tapi ada lagi saringan supaya kita ni tak dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ramai manusia yang pilih jalan nak masuk neraka. Na'udzubillah. Maka Jibril pun turunlah. Jibril turun tanya kepada hamba Allah tadi, wahai hamba Allah yang banyak dosa, kamu nak pergi mana ni? Dia kata nak pergi neraka. Pasal apa? Banyaknya dosa yang aku buat dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi aku tak taubat. Maka Jibril kata, baiklah ni hang jangan lagu hang dalam neraka. Allah perintahkan aku datang kepada kamu supaya tanya beberapa soalan. Bila kamu jawab soalan ni, tak boleh jawab semua pun, boleh jawab satu pun, kamu akan dihapuskan dosa, dimasukkan ke dalam syurga. Maka hamba ni kata, wahai Jibril, apa soalan tadi ni? Apa soalan ni? Nah, ni soalan bocor ni. Nah, tak tahulah kita boleh jawab ke tak boleh jawab. Mudah-mudahan insya-Allah kita boleh jawab. Soalan yang pertama. Ini bukan soalan SPM ni, tak kira balik pihak anak ni SPM 2015 ni. Dah, ni soalan di hadapan Allah tu. Soalan yang pertama, Jibril katanya, wahai hamba Allah, di dunia dahulu tu ada surau, ada masjid, ada program majlis ilmu di tempat kediaman kamu ataupun tempat berdekatan dengan kamu. Kamu pergi ke kamu tak pergi? Jibril tanya. Masya Allah. Kita pergi tak majlis ilmu ni dekat dengan rumah kita, tiap-tiap malam ada kuliah, ada ceramah, ada forum dan sebagainya. Malaikat tanya, kamu pergi ke kamu tak pergi?
Jawab hamba Allah ni kata apa? Aku bukan tak mau pi. Memang dia tak pi pun. Aku bukan tak mau pi wahai Jibril. Lah ni di Malaysia zaman jerbu. Tak nampak surah Al-Amin ni Putrajaya. Jerbu lah. Masya Allah. Dia tak sebut dah jerbu. Tapi dia kata aku tak pi wahai Jibril. Majlis ilmu. Apa pun yang dilakukan, yang dianjurkan, aku tak pernah pi. Jibril kata hang ni celaka mu. Tak boleh pakai sekupang. Tak boleh pakai teruk mu hang ni. Masya Allah. Tanya pula soalan kedua ni, nak bagi masuk syurga ni, Allah Rabbi. Soalan yang kedua, Allah malaikat tanya, wahai hamba Allah, di dunia dahulu tu kamu pernah tak duduk satu kampung dengan ulama, dengan tok-tok syekh, satu qaryah, satu taman, satu flat, satu bangsa, satu kondo? Pernah ke tak pernah duduk dengan ulama? Dia kata, Jibril, kawan hak jiran ku semua ulang ni semua belaka, tik ketum belaka. Jibril kata, diam hang, celaka. Masya Allah, tak boleh jawab dah doa. Yang ketiga, Jibril tanya, wahai hamba Allah, di dunia dahulu ada tak keturunan kamu yang adanya para alim ulama? Tu kita ke pak belakang, kita ke pak, kita ke siapa ke adik kita, mak kita ke, yang ilmu dia banyak, yang dia ni alim dalam bidang agama. Ada kata tak? Dia kata tak ada. Jibril, family aku ni semua tak boleh pakai bang Fedik mayang berdoa dia tak. Jibril kata hang ni tahu semua apa betul jawab ni. Masya Allah. Mai soalan seterusnya, wahai hamba Allah, di dunia dahulu tu nama kamu, nama kita lah, nama anak kamu, nama adik-beradik kamu, ada tak nama macam ulama? Ada ke tak? Tu dia, nama macam ulama pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ke tak? Dia kata tak ada cucu hak sulung nama Barack Obama lagi jahanam tu Masya Allah. Cucu nombor 2 nama Angelina Jolie. Tu dia dia Jolie tu. Masya Allah. Kerana apa? Anak yang kita bubuh nama tu akan diseru kembali oleh Allah di yaumil mahsyar. Katalah anak kita bubuh nama Barack Obama, Allah panggil, wahai Barack Obama. Tu dia salah seorang daripada anak qaryah Putrajaya duduk sebelah dengan Barack Obama hak no White House-nya. Tu dia jam terus nak ida. Masya Allah. Jadi bubuh nama dia tu, bubuh nama sahabat Nabi Abdullah ke, nama apa Fatimah ke. Dia kata Fatimah nampak macam dia goreng pisang pun dengan nama ni. Allah Rabbi. Fatimah di antara manusia yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bubuh nama sedap-sedap, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Razak, bubuh nama lagi Abdullah ke, bubuh nama Ubaidillah ke, bubuh nama Abu Talhah ke, bubuh nama Muhammad Naim ke, Muhammad Aiman. Tu boleh ke? Masya Allah. Bubuh nama hak ada makna. Ni ada satu orang hamba Allah belah Pulau Pinang, dia bubuh nama cucu dia Maria Acapella. Tu dia nama cucu. Pelakon Mexico dia duk main dah. Kita pun tak tahu pelakon mana. Habis pula dia main tanya saya. Dia kata, ustaz, Pak Long baru boleh cucu dia tak? Kepala dia dah tua, tu Zah duk cerita, kepala nasi kandangnya duk main 786. Kau taruh hotelnya ni ustaz. Dia duk main. Allah Rabbi. Saya kata, awaknya mamu. Dia kata, ustaz, mamu baru boleh cucu perempuan sulung. Nama apa? Nama dia ustaz, mamu suka sangat nama ni. Dia kata, nama apa? Nama dia Maria Acapella. Dia kata, dia kita pergi dulu main kuliah pun nama pelik kalau orang bukan Islam nama. Masya Allah. Tu mamu habaq apa? Dia kata, saya ni apa tujuan dia? Dia kata, tak lah ustaz, dia buat muka welfare lah, sepanah 16 ni dia buat muka lah. Dia kata, awaknya? Dia kata, tak lah ustaz. Dia kata, mamu waktu bubuh dulu memang excited sangat. Dia kata, memang mudah-mudahan cucu mamu segok macam pelakon Mexico tu lah. Ni mamu beritahu ni apa pasal? Dia kata, tak lah, mamu nak tanya lah ustaz, kok ulama mana-mana habaq dalam kitab ke, dalam hadis ke apa ke, maksud makna Maria Acapella tu kod ada. Kat dia bubuh dulu tu, dia tak tanya ulama, dia bubuh kod dan dia tengok ulama kod televisyen, dia kira bubuh Maria Acapella. Saya kata, Maria Acapella ni saya baru mengaji mari ni. Kita bubuh yang orang tunggu lagi. Hak saya ni duk mengaji mari ni, bab nama-nama Islam ni duk mengaji dah mari ni. Kebetulan mamu tanya, memang cantik sungguh. Saya nak jawab ni, kira boleh refresh balik ilmu hak saya mengaji. Ada makna? Ada makna. Mamu ambil buku tu, kalau pergi motor ambil buku dia tulis makna. Dia kata, apa usah ni mamu nak tulis, nak beritahu dekat isteri mamu ni. Dia kata Maria Acapella tak ada makna ni. Mamu marah sungguh kat mereka ni. Marah sungguh. Ni bahasa dia sebut ni. Masya Allah. Mamu marah sungguh kat mereka. Allah Rabbi. Saya kata, makna Maria, makna dia Tok Wan Maria.
Ni jangan percaya lah ni, tak mohon ni. Yang maksud dia mohon lah. Maria dia, Maria maksud dia Tok Wan. Oh, Tok Wan. Kapila Tok Wan, kapila maksud dia tak ketahuan. Campur dua-dua. Tok Wan dia tak ketahuan. Balik lagu tu ya. Masya-Allah. Dia kata ustaz kata kat mamu pula. Dia buat lagu tu. Masya-Allah. Oh, nama hak ni ni, maka malaikat tanya nama kita, nama anak kita sama tak macam nama para alim ulama ataupun macam nama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 15 minit lagi. Boleh tak? 15 minit lagi saya sakit belakang, saya tak boleh duduk lama. Ini mudah demam ni, saya sakit belakang selalunya seminggu, 2 minggu. Dia akan main demam. Demam-demam pun seorang rahat dah. Baru nak jenis seorang rahat dah. Masya Allah, ada satu makjum dia tanya. Dia kata, ustaz, tengok ustaz ni badan punya cicak ke pintu. Tuyah cicak ke pintu tu. Nampaknya tak ada pada orang ni. Allah Rabbi, tak apalah kita pun. Memang kita ni kuih, tapi sadu kuat. Masya Allah. Tapi dah ustaz, badan ustaz ni cicak ke pintu dah sebesar dah. Dia bubuh, padak dah kita. Memang sampai nak waktu nak orang ni. Yang kedua, mami tak apa nak syok dengan ustaz. Kenapa? Dah ustaz ni badan halus, badan kecil tapi suaranya besar macam orang tua. Oh, tak ada macam orang tua. Mami nak tanya apa betul ustaz pergi suara rekah, suara besar ni tengok badan macam kecil ya ustaz makan apa? Saya kata orang hak suara kecil ni mami, kan? Orang hak suara kecil ni dia keluar perut mak dia teriak. Oh, titik mami buat teriak ni lah. Saya ni memilih daripada orang. Dia kata lain lagu mana? Saya ni keluar kena sambut tu kira takbir terus ya. Tu suara apa? Oh, ustaz tipu mami. Dia buat lagu tu. Masya-Allah. Macam-macam orang tu ada mana. Tu soalan seterusnya. Dan soalan yang akan ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala yang seterusnya, ada 2 soalan. Yang seterusnya malaikat akan tanya waktu di dunia dahulu kamu pernah tak makan bersama dengan tok-tok guru ataupun para alim ulama? Malaikat tanya. Dia tak benar semua makan ulang lah semua lah ke hak lawan ulama belaka aku dah makan ni apa? Dia malaikat kata balik awal ni. Masya-Allah. Yang terakhir malaikat akan tanya di dunia dulu ni kamu duduk di Persindapan Putrajaya ni, adik-beradik kamu, kawan-kawan kamu surau pendekat, kamu pernah tak berkawan dengan seorang kawan yang dia ni rajin main majlis ilmu, dia ni sungguh main majlis ilmu, ada dia tak ada kamu kawan dengan dia? Dia kata wahai Jibril, sesungguhnya aku kawan seorang dengan seorang sahabat yang dia tu salah seorang daripada AJK Surau yang duk buat kuliah Maghrib, kuliah Aisyah, kuliah Subuh, kuliah Duha, kuliah Zuhur, Asar apa. Aku duk kawan dengan dia lama Jibril. Aku sayang sungguh pada Jibril. Masya-Allah. Ketika itulah Jibril kata disebabkan kamu sayang kepada orang yang cintakan kepada majlis ilmu, kepada orang yang sayangkan kepada ilmu, maka pada hari ini Allah hapuskan dosa kamu, kamu akan dimasukkan ke dalam syurga. Masya Allah. Ni hebatnya orang yang hadir dalam majlis ilmu. Tu kira hak paling cerai tu. Kita takkan nak jawab hak lahri, hak domai tiap-tiap malam ni berkemungkinan insya-Allah kita jawab hak tamu. Dia bertanya wahai hamba Allah, wahai kelabu bin Anam, wahai kelabu bin hitam, di dunia dulu no, kamu pernah tak pergi majlis para alim ulama? Dia kata Jibril, pernah tiap-tiap malam aku pergi, ingat aku tak pergi. Jibril kata clear, jom masuk dalam syurga, selamat duduk dalam syurga. Masya Allah. Ni beliau ni amalan yang pahalanya berterusan. Kita tuntut ilmu, bagi tahu pula kepada orang ilmu yang kita ngaji. Masya Allah. Ni ada yang ketiga, yang keempat. Duk macam nasi tomato kot belakang, tak tahu ada ke nasi tomato. Kalau tomato saja nasi tak ada, Allah malam. Yang keempat Nabi sebut wa rajulun taraka waladan salihan fa huwa yad'u lah. Orang yang meninggalkan ataupun orang yang mana lepas dia mati, dia meninggalkan keturunan yang soleh-soleh, anak dia yang soleh, anak dia yang salihah, yang mana kata Nabi anak yang baik ini, yang saleh-salihah ini, fahuwa yad'ulah, akan sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya. Masya Allah. Kita yang duk main mengaji ni, alhamdulillah kita nak soleh, lepas sembahyang kita baca Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kita doa kat mak ayah kita,
Duk saja-saja no, kita ingat balik pengorbanan mak kita tu, duk hayun dalam duit, duk tolak dalam duit tu, jaga kita pagi, petang, siang, malam, kadang-kadang 3 pagi, 4 pagi kita makin berak, kencing, teriak, mak kita sanggup gadaikan tidur dia semata-mata nak menyusu, nak basuh berak, nak basuh kencing, nak tukar pakaian, nak tukar lampir, disebabkan sayangnya mereka kat kita. Tapi kita bila mak dah mati, lupa pula nak doa kat mak ayah kita. Na'udzubillah min dzalik. Kan mak kita dulu dia duk hayun dalam duit kan, dia hayun dalam duit, dia tak nyanyi lagu hak karut marut lah ni kan. Karut marut ni saya nak nyanyi tak sedap kan, pasal kumpulan nasyid tu ni malu kan, sumbang mahram dan sumbang dia sumbang mahram ni, masya-Allah kan. Apa dia mak kita dia nyanyi apa? Lupa dah. Hak dulu tu mak kita selawat kan, mak kita selawat lah apa dia segala bagai lagi, mak kita selawat kat kita, kita pun tidur syok ya, pasal nak bagi anak dia tidur. Tapi mak lah ni anak pun tak tahu hak tu mak ke, hak tu hantu ke, duduk hayun dia tu. Mak dia tu lah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Tuhanku kamu tolonglah, sampaikan ke bantulah beliau tu, malaikat hazamah yang mana tu dia anak tengah tu dia lagu anak doa malaikat merah tu dia mak dia teruk dah, masya-Allah. Habis seram mai kita terjaga mak tangguh lah kan, tangguh duduk ni ya, dia menyanyi pula lagu apa Najwa Latif. Najwa Latif betul tak yang cik buat tak tahu banding orang ni pada hafal ke dah lagu Najwa Latif ni, masya-Allah kan. Kita buat mak kan kita dua hayun dan jualatih mai duk tangguh anak ni. Nah, segala kata cacian yang telah engkau berikan membuat diriku kosong terketua anak tu. Masya-Allah, petak tiba. Nah, duk anak kita ni tangguh anak kita, doa untuk mak kita, doa supaya anak kita jadi anak yang soleh. Nah, ajak anak kita supaya sentiasa doakan kepada kita, buat lagu ya dah. Allahumma ighfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Tuhan, ampunkan dosa kedua ibu bapa yang menjaga kami dari kecil hingga dewasa. Hindarilah mereka azab neraka. Allahumma ighfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kama rabbayani shaghira. Dia nak dekat tu lah ya. Bila tu ajak anak kita doa, masya-Allah. Kita bayang balik anak kita yang ada di rumah yang tak boleh main dengan kita. Anak kita 5 orang, tentu 3 lelaki-lelaki, 2 perempuan. Nah, orang ni dia akan harap kat anak lelaki lah. Anak perempuan ni jarang, lepas nikah tu dia ikut suami dia dah. Ni hak lelaki ni jadi amanah, jadi pemimpin dalam keluarga. Bila kita mati esok, kita ataupun isteri kita mati, agak-agak anak lelaki kita yang mana yang nak sembahyangkan jenazah kita, masya-Allah. Yang pertama, anak yang manakah yang nak uruskan jenazah kita? Yang kedua, anak yang manakah yang nak mandikan jenazah kita? Yang ketiga, anak yang manakah nak kafankan kita? Yang keempat, anak yang manakah nak jadi imam kepada salat jenazah kita? Yang kelima, anak yang manakah yang akan angkat jasad mak dia, angkat jasad pak dia, dimasukkan ke alam kubur. Anak kita hak mana? Masya-Allah. Bila mati esok ni, terputuslah segala amalan, terputuslah segala kesedapan,
melainkan kata Nabi anak yang soleh yang nak doakan kepada kita. Lepas mayang dia doa, ya Allah ampunkan dosa makku, ya Allah selamatkan mak di alam kubur, selamatkan mak di yaumil mahsyar, masukkan mak di dalam syurga. Lega kita di dalam doa. Masya Allah. Dia doa pula kat pak dia, ya Allah ampunkan dosa pakku, ya Allah dulu dia balok rokok dia tak nak dia berhenti. Contoh yang ini dah lah. Dia kata, ya Allah dulu pak aku ni balut rokok ni tu sah dia cerita, dia kata pagang surau pun dia balas, dia tanya lah, dia jadi rokok ya. Ampunkan dosa bapakku, ya Allah ampunkan dosa pak aku, dulu dia tak sembahyang, ya Allah dia ada duit banyak tapi dia tak bantu orang-orang susah. Luaskan kuburnya, lapangkan kuburnya, cerahkan kuburnya, jauhkan dia daripada azab neraka dan juga azab kubur. Masukkan bapakku dan ibuku ke dalam syurga, ya Allah. Mudah-mudahan doa yang aku panjatkan ini kamu dengar dan kamu makbulkan segala permintaan dan hajatku. Anak kita doa, Masya Allah. Kerana kata ulama, al-mayit, orang yang mati bila duduk dalam kubur, kal-mughawith, seperti mana orang yang sedang lemas di dalam lautan. Kita terjun bangga, terjun sungai, terjun longga, tak pakai pelampung, bagaimana keadaan kita? Kalau relax saja, tunggu begitu gelap, tak kita timbul naik balik. Tak, kita akan apa? Kita akan angkat tangan, gawang tangan, tiup whistle supaya orang selamatkan kita. Agak-agak dah, bagaimana keadaan pak kita dah ni duduk dalam kubur? Bagaimana keadaan mak kita sekarang ini? Apakah yang berlaku kepada mak kita? Adakah kubur dia jadi lapang ataupun kuburnya jadi sempit? Adakah kubur dia cerah ataupun kubur dia gelap? Adakah kubur dia bebas daripada azab kubur ataupun tiap-tiap hari mak dan ayah kita diazab dengan malaikat Allah dan juga ular yang Allah sediakan di dalam kubur? Agak-agak hak mana kedudukan mak ayah kita? Kalau kita tak doa untuk mak ayah kita, kita fikir balik, bilakah kali terakhir kita doa untuk mak dan ayah kita? Ke hari raya dulu, duk pitu atas kubur dia baca ni tak dengar. Masya Allah, sampai tak ada baca pun, sampai tak ada nak baca. Tapi habis 1 Syawal, 2 Syawal, sampailah ke hari ni dah berapa Muharram dah, sekali pun tak pernah berdoa kepada mak ayah kita. Kata ulama, cukuplah kamu menjadi anak derhaka sekiranya satu hari kamu tidak mendoakan keampunan untuk mak dan juga ayah kamu. Na'udzubillah min zalik. Agak-agak malam ni kita jadi anak yang soleh ataupun anak yang tidak soleh, bergantung kepada apa? Kepada diri kita sendiri. Masing-masing ada mak ayah, masing-masing ada orang tua masing-masing. Maka apakah sumbangan yang kita bagi kepada mak ayah kita? Nak balas balik jasa mereka, bantu kita cuci berak, bagi makan, sedekah baju, pergi sekolah, hantar balik mai pula, ambil lagi balik, penat masak pula, sakit dodoi bagi tidur pula, Allah Rabbi, tak balik nak dodoi pak pula bagi tidur. Macam-macam mak kita, Masya Allah. Tak pak kita bangkit malam tengok kita kecil, kadang-kadang tak ada pempes, dia seret terus kat pak dia, dia kecil masuk dalam poket dia Melayu pak dia. Pak dia kata, jam terus nak aku ni, dia kata tu pak dia tu. Agak-agak bilakah kali terakhir kita berdoa kepada Allah supaya mak ayah kita ni bebas daripada azab kubur dan diampunkan segala dosa yang pernah mereka lakukan. Mak ayah kita pun ada dosa, kita pun ada dosa. Kalau kita tak doakan mak ayah kita, tidak mustahil kita mati esok pun anak kita lupa terus kat kita, maka lemah dah waktu tu kita di dalam kubur. Kita akan bertemu dengan 2 orang malaikat Allah, iaitu Munkar dan juga Nakir. Sebelum nak mati itu pun ada juga malaikat yang akan mai jumpa, iaitu malaikat apa? Malaikat Israel. Bukan Israel. Israel itu di Palestin, ni Israel. Maka saya nak tutup pertemuan pada malam ni dengan sama-sama kita menghayati nasyid yang telah dikumandangkan oleh kumpulan Orkes Suraya. Ingatlah Orkes Suraya. Kalau tak ingatkan dengan apa lagu Adam dan Hawa, Misya Umat ke apa nak bidau apa ni, Evan belakang ni, Allah Rabbi. Kan Orkes Suraya dia pernah turun Pulau Pinang, kalau tak silap saya tahun 65. Tahun 65 mak saya baru beranak. Masya Allah, mak saya baru beranak. Saya ni memang tak tahu lagi, dan penuh 2 alam roh, tak tahu bila nak gelap mai. Tahun 90
duk tu dirahsiakan. Masya-Allah kan. Ada orang kata nampak macam 12 tahun, ada yang kata umur nampak macam 21 tahun, ada yang kata macam 22 tahun. Jadi tekalah yang mana betul. Sehari kita pergi kedai, saya belanja kopi bayar sendiri, itu dah total dah. Masya-Allah. Kita tutup majlis kita dengan sama-sama kita menghayati di antara nasyid yang pernah didendangkan oleh Orkes Suraya. Bila Azrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan yang kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan yang kedinginan. Jeng jeng jeng. Muzik dah lah. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jeng jeng jeng. Tu muzik tu. Yang tinggal dengan kita adalah amalan baik maupun amalan buruk kita. Saya buat dosa, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang semua buat dosa. Maka apa tindakan seorang pendosa supaya Allah ampunkan, hapuskan segala dosa yang kita buat? InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita sebutkan pada malam ni ada keberkatan, ada manfaat untuk diri saya dan juga untuk muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Saya mohon ampun dan maaf terkasar bahasa, terlanjur kata melawak lebih kurang tu, minta maaf lah. Kalau tak faham tu buat macam faham dah. Tak faham buat macam faham. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi di lain waktu, di lain masa insyaAllah. Dan sebelum tu ada dua pengumuman. Yang pertama di belakang sana saya bawa jualan amal minyak wangi kasturi as-salah yang diruqyah oleh Syekh Muhammad Salah tu dalam gambar tu merupakan salah seorang daripada ahli pentashih Al-Quran sedunia. Quran yang kita duk baca ni di antara salah seorang yang mengesahkan bahawasanya Quran yang dicetak masuk mai ke seluruh dunia adalah tulis, adalah benar. Antaranya Syekh Salah kita daripada Jordan, yang mana minyak wangi kasturi ni diruqyah oleh Syekh sendiri dengan tujuan perubatan. Antaranya untuk yang anak duk teriak malam, tak boleh nak tidur apa semua, anak lah. Kalau mak nampak dia teriak malam tu cerita lain lah, tu kena cari ubat lain jawab dah. Untuk lah anak yang menangis teriak waktu malam boleh juga. Yang kedua untuk yang kena histeria, selalu kena histeria. Yang ketiga untuk yang kena saka ataupun ada saka dalam badan dia boleh beramal. Dan yang keempat untuk yang migrain, selalu sakit kepala, boleh dapatkan. Dengan cara kita sedut masuk tu insya-Allah Allah akan sembuhkan penyakit kita insya-Allah. Harga dia RM15 sahaja. Harga RM15 sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, kepada muslimin dan muslimat yang mana nak bantu untuk pembangunan Ma'had Dakwah Al-Islamiyah yang diasaskan oleh ayahanda saya di Padang Menora, Tasik Gelugor, dekat dengan Ma'had Tahfiz Al-Fadhil Ustaz Abdullah Khairi, kehadiran tu Ma'had Darul Hadis Pulau Pinang pun semua kita duduk satu kampung berdekatan je. Maka sebulan kita memerlukan RM70,000, bukan rupiah, RM70,000. Rupiah ni tak ada main KL dah kan. RM70,000 kita nak cover untuk gaji guru, untuk bahan mentah, lepas tu elektrik, air, lepas tu apa dia, minyak pengangkutan. Kita hantar belajar pergi mana, pergi masjid, pergi mengaji, pergi baca tahlil apa semua tu. Dan juga untuk pusat pengajian orang-orang tua, orang kampung di bawah cawangan Ma'had Dakwah Al-Islamiyah, yang mana ibu-ibu nak bantu, bapak-bapak nak bantu, boleh masukkan ke dalam tabung yang saya sediakan di sebelah gerai tu.
Dan malam ni kalau kita orang Putrajaya kaya, Allah Alam dah. Mereka kata tapi tengok macam kaya-kaya tawaduk semua ni, bagi alhamdulillah. Kalau saya perlukan 70,000, malam ni lebih dari 70 orang, seorang beri 1,000, selesai masalah. Boleh? Dia tak boleh ni. Ustaz ni pasal pergi dah, kalau balik duit kita 1,000 ni dah, nak bagi pun tak apa, tak mau bagi pun tak apa. Yang penting ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. اللهم ارزقنا قلبا تقيا نقيا لا كافرا ولا شقيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.